Nama saya Nur Izzah binti Zainal Badrisyah. Saya Nur Awatif Amni binti Muhammad Amin. Nama saya Nur Syakirin binti Abdul Qadir. Nama saya Nur Huda Izzati binti Zaharuddin. Bentangkan ialah berkenaan dasar-dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia. Okey, apa yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah berkenaan hubung kaitan di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan ke arah kemantapan perkembangan pendidikan di Malaysia. Terlebih dahulu, kita akan berkenalan dengan satu persatu tentang falsafah pendidikan, dasar pendidikan serta sistem pendidikan di Malaysia. Baiklah, tersebut merupakan satu gambaran kasar berkenaan falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan juga sistem pendidikan yang terdapat di Malaysia ini sendiri. Okey, baiklah, yang pertama berkenaan falsafah pendidikan. Apa itu falsafah pendidikan? Falsafah merupakan satu hasil pemikiran untuk mempertimbangkan berbagai jenis soalan daripada pelbagai sudut serta melihat gambaran kasar yang berkait dengan soalan tersebut. Untuk lebih mudah faham, falsafah ini lebih kepada asas ataupun sesuatu konsep. Baiklah, seterusnya falsafah pendidikan pula bermaksud konsep berfikir secara rasional dalam hal pendidikan untuk membina teori pendidikan bagi menyelesaikan sesuatu masalah ataupun isu pendidikan yang berlaku. Baiklah, terdapat dua contoh falsafah pendidikan, iaitu yang pertama falsafah pendidikan kebangsaan FPK, yang kedua falsafah pendidikan guru FPG. Seterusnya iaitu dasar pendidikan. Apabila wujudnya falsafah pendidikan, melalui falsafah pendidikan inilah dasar pendidikan akan digubal. Okey, apa itu dasar pendidikan? Dasar pendidikan merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan untuk melakukan sesuatu tindakan. Dan dasar pendidikan ini berkait rapat dengan prinsip khusus, iaitu berkenaan isu-isu pendidikan yang perlu diikuti untuk mencapai matlamat pendidikan yang telah ditetapkan. Manakala pada hari ini, dasar pendidikan ini berkaitan tentang panduan untuk kita mencapai sesuatu matlamat pendidikan yang telah digariskan ataupun yang telah ditetapkan. Baiklah, terdapat 4 jenis dasar pendidikan di Malaysia, iaitu yang pertama, dasar kebajikan, yang kedua, dasar solusi, yang ketiga, dasar kawalan, dan yang keempat, dasar inovasi. Baiklah, kita akan lihat satu persatu berkenaan keempat-empat dasar ini. Yang pertama iaitu dasar kebajikan. Di bawah dasar kebajikan terdapat dasar seperti dasar bantuan keuangan seperti PTPTN dan juga beasiswa. Terdapat bantuan pendidikan seperti RMT dan skim susu, pinjaman buku teks, skim insurans pelajar. Okey, seterusnya dasar solusi. Di bawah dasar solusi terdapat dasar-dasar seperti dasar satu murid satu sukan, PPS SMI iaitu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris serta dasar sekolah selamat. Seterusnya dasar yang ketiga iaitu dasar kawalan. Di bawah dasar kawalan ini terdapat dasar-dasar seperti kod etika, peraturan dan undang-undang pendidikan serta Akta Pendidikan 1996. Seterusnya dasar yang terakhir iaitu dasar inovasi. Di bawah dasar inovasi ini terdapat dasar seperti sekolah berprestasi tinggi, TVET, ICT dalam pendidikan, sekolah seni serta sekolah sukan. Seterusnya kita pergi kepada sistem pendidikan. Baiklah, sistem pendidikan ini apabila sesuatu dasar itu telah termaktub, maka sistem ini akan dibina untuk melaksanakan dasar dan juga falsafah pendidikan tersebut. Baiklah, secara rangkumannya, sistem pendidikan ini merupakan satu sistem yang rumit serta kompleks untuk mencapai matlamat pendidikan yang telah ditetapkan. Okey, antara komponen yang ada dalam sistem pendidikan ini ialah kurikulum, peperiksaan, institusi, sumber manusia, pentadbiran dan pengurusan, perjawatan dan juga sebagainya lagi. Baiklah, antara kementerian yang bertampuk di bawah sistem pendidikan ialah Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, di bawah Kementerian Pendidikan terdapat beberapa sistem, iaitu sistem pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan lepas sekolah. Pendidikan rendah adalah seperti sekolah rendah, manakala pendidikan menengah, sekolah menengah dan juga bagi pendidikan lepas sekolah seperti kolej matrikulasi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey,
Seterusnya ialah Kementerian Pengajian Tinggi. Di bawah Kementerian Pengajian Tinggi terdapat dua institusi, iaitu yang pertama Institusi Pengajian Awam dan yang kedua Institusi Pengajian Swasta. Okey, institusi pengajian awam ini termasuk semua institusi pengajian awam seperti universiti-universiti awam, iaitu seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris sendiri, Universiti Melaya dan Universiti Pengajian Swasta pula sebagai contoh Universiti Kuala Lumpur. Okey, baiklah. Setelah mendengar kepada tiga-tiga jenis pendidikan ini, iaitu falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan juga sistem pendidikan, sebenarnya ketiga-tiga elemen ini saling berkait rapat di antara satu sama lain, iaitu falsafah, dasar sistem pendidikan. Walaupun kita lihat secara berbeza dengan fungsi yang agak berbeza, tetapi hakikat pelaksanaan ialah untuk mencapai matlamat dan juga hala tuju pendidikan negara, iaitu ketiga-tiga elemen ini, iaitu falsafah pendidikan, sistem pendidikan dan juga dasar pendidikan ini sebenarnya berhubung kait ke arah pendidikan yang lebih sempurna dan mencapai matlamat pendidikan yang dihasratkan oleh negara kita sendiri. Ini saya akan menerangkan tajuk yang kedua, iaitu kepentingan dasar-dasar pendidikan terhadap kecemerlangan pendidikan di Malaysia. Tujuan dasar mempunyai 4. Yang pertama adalah dasar kawalan dalam pendidikan. Yang kedua, dasar solusi dalam pendidikan. Yang ketiga, dasar-dasar kebajikan dalam pendidikan. Yang keempat, dasar-dasar inovasi dalam pendidikan. Yang pertama, dasar-dasar kawalan dalam pendidikan bermaksud kawalan bererti mendisiplin. Ia merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukum. Bertujuan sebagai pencegahan, pengajaran dan peringatan. Contoh dasar-dasar pendidikan jenis ini ialah: yang pertama, Rang Undang-Undang Pendidikan. Yang kedua, Akta Pendidikan 1961 dan 1966. Yang ketiga, Peraturan dan Tata Tertib dalam Pendidikan. Dan yang terakhir, Tata Cara Disiplin. Yang kedua adalah dasar-dasar solusi dalam pendidikan. Bermaksud, dasar-dasar yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang memberi tumpuan kepada aspek sosial dan ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Interaksi yang berlaku tidak selalunya lancar, kerap kali mengalami gangguan dan halangan. Oleh itu, ia mensejajarkan semula hala tuju pelaksanaan dan perancangan dalam bidang pendidikan. Contoh dasar pendidikan jenis ini mempunyai 6. Yang pertama adalah dasar satu murid satu sukan. Yang kedua, dasar PPSMI, iaitu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Yang ketiga, dasar MBMMBI, memartabatkan bahasa Melayu memperkukuh bahasa Inggeris. Yang keempat, dasar keciciran sifar, iaitu pastikan setiap individu yang berumur 17 tahun ke bawah mendapat pendidikan formal. Dan yang kelima, dasar sekolah selamat, sekolah yang mengutamakan aspek 3K seperti kebersihan, keceriaan dan keselamatan. Dan yang terakhir, dasar keenam adalah dasar sekolah khas, peraturan yang digubal untuk murid-murid berkeperluan khas. Yang ketiga adalah dasar-dasar kebajikan dalam pendidikan. Bermaksud, perkhidmatan yang merupakan suatu kebajikan ke arah mengubah tahap pemikiran, keilmuan, kemahiran dan kemanusiaan kepada tahap yang lebih tinggi. Bagi melaksanakan dasar ini, kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. Untuk dasar pendidikan jenis ini ialah dasar bantuan kewangan seperti beasiswa PTPTN, KWAMP. Yang kedua adalah bantuan pendidikan RMT, skim susu ataupun derma. Yang ketiga adalah pinjaman buku teks. Dan yang terakhir, perlindungan pelajar seperti skim insurans pelajar. Dasar yang keempat adalah dasar-dasar inovasi dalam pendidikan. Ia bermaksud bertujuan memberi pembaruan dalam pendidikan negara. Dasar ini bersifat pragmatik
pragmatik kerana membawa pendidikan kepada keadaan yang lebih baik dari tahap yang sedia ada. Dasar pendidikan jenis ini ialah jenis sekolah. Yang pertama ialah sekolah bestari, sekolah kluster ataupun berprestasi tinggi. Contoh yang kedua adalah tumpuan sekolah, iaitu sekolah jenis sukan ataupun sekolah seni. Contoh yang ketiga, bahan pengajaran, iaitu berasaskan IT dan multimedia. Contoh yang keempat adalah kurikulum, IT dalam pendidikan. Contoh yang kelima adalah pentaksiran berasaskan sekolah. Contoh yang terakhir adalah profesionalisme, seperti latihan dalam pendidikan perkhidmatan dan pembelajaran berterusan. Di dalam video ini, saya akan membentangkan tajuk yang ketiga, iaitu implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan insan dan negara. Dasar pendidikan kita yang pertama adalah dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau lebih dikenali sebagai PPSMI. PPSMI ini telah termaktub sebagai keputusan dasar kerajaan Malaysia, iaitu hasil daripada mesyuarat khas Jemaah Menteri pada 19 Julai 2002. PPSMI ini telah dilaksanakan secara berperingkat pada tahun 2003 yang bermula untuk semua pelajar tahun 1 dan juga pelajar tingkatan 6 rendah. PPSMI juga telah dilaksanakan secara penuh juga untuk pelajar sekolah menengah pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 pula untuk pelajar sekolah rendah. Ini merupakan kelebihan dasar PPSMI terhadap pembangunan insan dan negara. Pembangunan insan, kita dapat melahirkan rakyat Malaysia yang boleh menguasai bahasa Inggeris, ilmu sains, ilmu matematik serta teknologi. Oleh itu, mereka mampu hidup berdaya saing pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Manakala untuk pembangunan negara pula, kita dapat melahirkan penduduk yang bijak, yang boleh membantu kita memacu pembangunan ekonomi negara berasaskan pengetahuan. Seterusnya, kita juga dapat meningkatkan atau memajukan pemindahan teknologi tinggi di Malaysia. Keburukan dasar PPSMI terhadap pembangunan insan dan negara. Keburukannya terhadap pembangunan insan adalah ia akan menimbulkan ketidakfahaman dalam kalangan pelajar, terutamanya sekolah yang berada di luar bandar. Seterusnya, pembangunan negara. Keburukannya yang pertama adalah dasar PPSMI ini bertentang dengan aspirasi pendidikan nasional. Yang kedua, bahasa kebangsaan semakin kurang digunakan dan dipraktikkan, lebih lagi penggunaannya dalam pendidikan formal. Seterusnya, kekurangan aset yang mahir dalam bidang sains dan matematik yang boleh menjejaskan pembangunan negara. Dasar kita yang kedua adalah dasar memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris atau singkatannya dasar MBM-MBI. Dasar MBM-MBI ini diwujudkan adalah untuk menggantikan dasar PPSMI yang telah dimansuhkan pada 8 Julai 2009. Dasar ini juga telah dilaksanakan secara berperingkat mula pada tahun 2010. Tujuan dasar ini adalah untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris bagi membolehkan penerokaan pelbagai ilmu dan meningkatkan persaingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kelebihan pelaksanaan dasar MBM-MBI terhadap pembangunan insan dan negara. Bagi pembangunan insan, kita dapat melahirkan rakyat yang cinta dan mendaulatkan bahasa kebangsaan. Yang seterusnya, kita dapat melahirkan rakyat yang fasih bertutur dan yakin menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris untuk lebih berilmu, berkemahiran tinggi dan berdaya saing di peringkat dunia. Bagi pembangunan negara pula, kita dapat melahirkan penduduk yang bijak yang boleh membantu memacu membangunkan ekonomi negara. Yang seterusnya, kita dapat meningkatkan atau memajukan pemindahan teknologi tinggi di Malaysia. Keburukan pelaksanaan dasar MBM-MBI terhadap pembangunan insan dan negara. Keburukan yang pertama bagi pembangunan insan adalah segelintir pelajar akan menghadapi kesukaran dalam mempelajari bahasa dui bahasa.
maka dengan itu akan timbullah kecelaruan kepada mereka. Yang seterusnya, penduduk yang berada di kawasan luar bandar akan menghadapi kesukaran menguasai bahasa Inggeris. Seterusnya, keburukan terhadap pembangunan negara pula adalah ekonomi negara akan terjejas dan menyebabkan pembangunan negara merosot. Oleh itu, kekuranganlah insan yang mahir bahasa Inggeris. Dasar yang ketiga adalah dasar 60/40 sains dan sastra. Dasar 60/40 ini telah diwujudkan sejak tahun 1967 lagi. Dasar ini adalah berpaksikan kepada aspirasi negara yang telah diilhamkan dalam wawasan 2020, iaitu pencapaian taraf sebuah negara yang maju menjelang pada tahun 2020. Dasar ini tentang penciptaan bilangan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi berbanding bidang sastra. Kelebihan pelaksanaan dasar 60/40 sains dan sastra terhadap pembangunan insan dan negara. Bagi pembangunan insan, kita dapat melahirkan rakyat yang berketerampilan, berfikiran saintifik dan progresif, serta kreatif dan inovasi. Seterusnya, bagi pembangunan negara pula, kita dapat melahirkan insan yang menyediakan sumber tenaga manusia yang berkemahiran tinggi dan berbudaya cipta untuk keperluan dan kemajuan negara. Seterusnya, kita dapat melahirkan lebih banyak sumber manusia yang berkepakaran tinggi dalam bidang sains dan teknologi seperti yang telah diilhamkan dalam wawasan 2020. Keburukan pelaksanaan dasar 60/40 sains dan sastra terhadap pembangunan insan dan negara. Ia akan menyebabkan potensi pelajar tergugat. Hal ini kerana mereka tidak mendapat pendidikan ICT yang lebih khusus. Seterusnya, ia akan meningkatkan pengangguran dalam negara kita. Hal ini demikian kerana banyak persaingan dalam bidang yang sama. Bagi pembangunan negara, ia akan membebankan negara kita dari segi kewangan. Seterusnya, ia akan menyebabkan pembaziran terutamanya dalam menyediakan kursus-kursus yang tidak diperlukan. Dasar kita yang terakhir adalah dasar pendidikan percuma. Dasar ini masih lagi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya pada masa kini, iaitu pendidikan masih lagi bukan 100% percuma. Sekolah rendah dan sekolah menengah telah ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan dan mereka diperlukan untuk membayar yuran PIBG sahaja. Manakala pada peringkat universiti, dasar ini masih lagi tidak berjaya dilaksanakan. Namun, ada inisiatif lain yang telah disediakan oleh kerajaan untuk pelajar yang memerlukan, iaitu pinjaman dari PT-PTN. Kelebihan pelaksanaan dasar pendidikan percuma terhadap pembangunan insan dan negara. Kita dapat mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan masyarakat. Dalam masa yang sama, rakyat dapat berpeluang meningkatkan tahap pendidikan mereka dengan lebih tinggi. Untuk pembangunan negara pula, lahirlah penduduk yang berpendidikan serta penduduk yang bijak. Maka dengan itu lahirlah generasi berpendidikan dan mampu membangunkan ekonomi negara kita. Jelaslah amalan demokrasi pendidikan dapat dilaksanakan. Keburukan pelaksanaan dasar pendidikan percuma terhadap pembangunan insan adalah segelintir rakyat yang tidak menitik beratkan pendidikan serta tidak menghargai bantuan yang telah diberikan. Keburukan dasar pendidikan percuma terhadap negara pula adalah sekiranya ada pelajar tidak mengambil serius pendidikan, ia akan menyebabkan pembaziran berlaku. Dalam video ini saya akan membentangkan tajuk yang terakhir, iaitu menilai pelaksanaan satu dasar pendidikan di Malaysia dari aspek pelaksanaan dan pencapaian. Antara satu contoh dasar pendidikan kebangsaan di Malaysia ialah Dasar Satu Murid Satu Sukan. Matlamat. Dasar Satu Murid Satu Sukan berhasrat untuk membangunkan modal insan melalui pernyataan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Yang kedua,
memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas. Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK bermatlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jeri. Konsep satu murid satu sukan diwujudkan untuk menyokong FPK agar dapat memberi akses kepada semua murid mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam satu sukan, khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. Yang kedua, membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Yang ketiga, memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Objektif. Dasar satu murid satu sukan berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut. Yang pertama, meningkatkan kecergasan jasmani. Yang kedua, memupuk sasiah, jati diri, disiplin dan nilai murni. Yang ketiga, memupuk perpaduan di antara kaum. Yang keempat, membentuk budaya sukan di kalangan murid. Yang kelima, memberi keseimbangan antara keperluan akademik dan keperluan fizikal. Yang keenam, mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Penilaian murid adalah berdasarkan kepada sistem penilaian yang sedia ada, iaitu kehadiran, jawatan serta sumbangan. Yang keempat, pencapaian, iaitu perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuat kuasa untuk murid tingkatan 4 dan tingkatan 1 mulai tahun 2012 dengan slogan Majulah Sukan untuk Negara. Kebaikan dasar satu murid satu sukan berupaya membangunkan modal insan melalui pernyataan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Satu murid satu sukan secara tidak langsung dapat membentuk sasiah, jati diri, disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid-murid sekolah. Yang ketiga adalah dasar satu murid satu sukan dapat memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamal gaya hidup sihat dan cergas. Keburukan dan kelemahan dasar satu murid satu sukan. Yang pertama, masyarakat Malaysia berpendapat penglibatan murid secara aktif terutamanya dalam bidang sukan ini akan memberi kesan yang negatif ke atas prestasi akademik mereka. Yang kedua, segelintir masyarakat berpendapat bahawa pelajar yang aktif bersukan tidak mempunyai masa cukup untuk mengulang kaji pelajaran. Prestasi akademik yang merosot sering dikaitkan dengan kegiatan sukan yang diceburi. Kesimpulannya, hasrat bagi pembangunan jasmani murid telah diterjemahkan melalui dasar satu murid satu sukan. Pelaksanaan satu murid satu sukan ini adalah sangat baik sekali demi menerapkan semangat cintakan sukan dalam diri para pelajar kita. Hal ini kerana dasar ini telah mewajibkan kepada seorang pelajar untuk menyertai atau melibatkan dalam satu sukan dan dalam kata lain dasar ini melibatkan semua murid dalam semua sukan. Sekian, terima kasih.